Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa innaka taysir kulli 'asir 'alaika yassir. Allahumma tammim khairil karim. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan wa husnul khatimah wa anta khairur raziqin. Allahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ni kita muzakarah berkenaan dengan hukum hakam berpuasa secara ringkas, seringkas-ringkasnya mungkin. Tapi poin-poin penting kita tak tinggal lah. Poin-poin penting tak tinggal, cuma kita buat secara ringkas, InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan muzakarah ni kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca kitab satu bab daripada kitab Hidayatus Subyan, yakni bab puasa. Bab puasa daripada kitab Hidayatus Subyan Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Mas'udi, ataupun dikenali sebagai Tuan Husin Kedah. Ianya kitab yang bernama Hidayatus Subyan, tapi kita tak baca semua, kita baca bab puasa je. Adapun bab solat, bab zakat, bab haji yang dalam kitab ni kita tak baca lah. Ini khususnya untuk bulan puasa ni, insyaAllah. Ianya kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, babus siyami. Babus siyami ay hadza bab fi bayani hukmus siyam. Ini suatu bab pada menyatakan hukum puasa, hukum berpuasa. Hanya hukum hakam yang bergantung dengan puasa. Ia kata pengarang rahimahullah, ketahui olehmu. Ia poin yang pertama dia nak bagi tahu kita. Apa dia? Bahawasanya wajib, yakni wajib pada syarak. Wajib di sini wajib pada syarak, andai kalau kita tinggal membawa kepada dosa. Ini dosa yang besar. Kalau kata kita buat, boleh pahala dan dijanjikan dengan syurga. Ni wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Maksudnya puasa Ramadan ni kalau kita tinggal, berdosa besar. Tinggal tanpa uzur, dengan sengaja saja tinggal. Orang panggil situ berdosa kalau dia tinggal puasa Ramadan dengan ketiadaan uzur. Maka berdosa dijanjikan dengan sia-sia. Kan puasa Ramadan ni dapat pahala lah, dengan salah satu daripada 9 sebab. Jadinya berlaku wajib puasa Ramadan ni dengan 9 sebab. Maksudnya salah satu daripada 9 sebab ni berlaku ketika mana nak menjelangnya Ramadan, maka wajib seseorang itu puasa. Selagi mana tak sampai 9 perkara ni, lagi lah tak wajib berpuasa Ramadan. Ini pertama, sebab yang pertama yang mewajibkan puasa Ramadan tu dengan sebab melihat sehari bulan Ramadan. Sebab pertama ni paling kukuh, paling kuat. Sebab melihat sehari, yakni anak bulan Ramadan. Jadinya pada malam tu 30 Sya'ban ataupun 29 Sya'ban. Pada 29 Sya'ban pakat-pakat pitropong dah. Pitropong pula dia ada tempat-tempat dia. Tempat
anak bulan. Ini atas setengah-setengah pendapat. Kalau setengah pendapat tu dia kata tak perlu pun kepada teropong. Kalau betul-betul nak nampak, kita tengok saja pun nampak. Dia setengah pendapat pula, dia kata kena pakai teropong. Ni atas pendapat masing-masing. Kita nak cerita pun, nak cerita kata kalau nampak anak bulan tu, ikutlah wajah jalan cara mana pun kita nak nampak tu, asal nampak je anak bulan yang baru keluar, baru terzahir anak bulan tu, maka esok tu 1 Ramadan. Maka situlah startnya wajib berpuasa pada 1 Ramadan. Habis. Maksudnya sebab yang pertama yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan ialah sebab melihat anak bulan. Itu satu. Baik, kalau kata tak nampak anak bulan, ni baru kedua pula. Keduanya daripada 9 sebab. 9 sebab yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan ialah dengan sebab sempurna bilangan bulan. Sya'ban tu 30 hari. Sempurna cukup bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Yang ni pada waktu tebal awan. Baik, kata-kata malam tu, malam 29 Sya'ban kita tengok tak nampak anak bulan. Yang ni jabatan-jabatan selidik lah. Jabatan-jabatan selidik yang tengok, yang teropong sendiri anak bulan. Yang orang panggil, yang pegang bahagian ni lah, bahagian melihat anak bulan, yang ada tugasan ni, tiba-tiba tak nampak, maka terus ke cara yang kedua, yakni dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Tu kena cukupkan bulan Sya'ban tu 30 hari. Yang ni pada waktu tebal awan, mendung ke atau sebagainya, tak nampak 6 bulan pada bulan Sya'ban tu, maka bulan Sya'ban tu kena beri cukup 30 hari. Lepas tu baru 1 Ramadan. Baik, itu cara yang kedua. Yang ketiganya dengan khabar yang mutawatir. Dengan khabar yang mutawatir. Khabar yang meratai. Mudah-mudah bahasa Allah ni panggil viral lah. Pakat-pakat duk viral dah dengan melihat akan dia akan nak bulan. Pakat duk viral. Dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, pakat duk post kata nampak nak bulan. Kata nampak nak bulan. Dan jikalau daripada sekalipun, walaupun yang post tu yang juru duk viral tu kafir sekalipun. Ni. Tapi ni dalam kitab Matlaq dia perincikan lagi. Makna kata malam tu memang tak nampak nak bulan dah. Cumanya esok tu orang duk viral juga. Tu. Maka tu yang kata berlaku hari Syak tu. Berlaku hari Syak. Tapi ni sini ni tidak, malam tu tak ada nyata apa pun. Nak kata nampak pun tak ada orang habaq pun, nak kata tak nampak pun tak ada orang habaq. Tiba-tiba esok tu. Ni yang jadi 1 Ramadan ni. Beza dengan tadi. Tadi ni malam tu orang tahu dah kata tak nampak malam tu, tapi esok tu orang duk viral juga. Itu jadi hari Syak. Hak ni tak. Hak ni dia jadi 1 Ramadan kalau kata malam tu tak nampak. Lepas tu esok tu malam tu bukan tak nampak, malam tu nampak pun tak, orang tak abang apa. Tak nampak pun orang tak abang apa juga. Senyap sepi malam tu. Lepas tu esok tu baru orang duk viral, abang kata nampak nak bulan lah apalah. Ni. Sini yang kata boleh diterima juga. Tapi selalunya Malaysia ni tak sampai tangga yang ketiga ni. Selalunya pertama ataupun yang kedua. Selalunya. Tiga ni jangan berlaku. Sebab ni zaman-zaman moden dah. Apa-apa tu orang umum dan TV dah. Habis yang keempatnya, keempat daripada 9 sebab yang mewajibkan puasa Ramadan ni, yang boleh jadi wajib puasa Ramadan ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab menerima oleh qadi akan perkhabaran. Qadi ni kalau orang panggil itulah ketua agama atau kawasan itulah, akan perkhabaran orang yang adil. Yang ni adil pada syahadah, adil pada penyaksian. Perkhabaran orang yang adil, yang ni adil pada penyaksian. Maksudnya orang yang adil pada penyaksian ni,
keluarlah pada situ kata hamba. Hamba tak boleh jadi adil pada penyaksian. Tak boleh naik saksi hamba ni. Demikianlah juga kanak-kanak. Tak boleh. Jadinya lain tu boleh lah. Macam laki-laki pun boleh juga. Perempuan tak boleh. Ini adil. Orang yang adil sini. Dengan melihat akan dia. Golongan-golongan tadi ni, dia nampak nak bulan. Maka dengan sebab tu, dia pi bagi tahu qadi. Maka qadi terima percakapan mereka ni. Penyaksian mereka ni kata nampak nak bulan. Ini qadi terima. Bila qadi terima, qadi pun buat pengumuman. Kata, dah nampak dah nak bulan. Jadinya esok kita pakat-pakat puasa. Macam tu. Boleh pakai tak? Boleh. No? Boleh. Kalau jadi macam tu, boleh. Antara sebab-sebab yang mewajibkan puasa juga. Boleh. Yang kelima daripada sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Maksudnya bila ada sebab ni, wajib seseorang tu berpuasa. Apa dia? Dengan menghukum oleh qadi yang mujtahid. Qadi yang mujtahid, yakni qadi yang ada dalil. Yang menuntut dalil, yang berusaha menuntut dalil dengan sabit Ramadan. Qadi ni dia buat conclusion dia buat kira-kira dia punya orang panggil apa? Presentation dia punya resign dia lah. Dia buat semua baik. Kejap dah. Lepas tu di sisi dia tu dia kata ni dah masuk Ramadan. Ni qadi ni. Orang arif dalam bidang-bidang ni. Jika menyata ia qadi akan dalil tempat berpegangnya qadi. Ini qadi ni buat main. Dia tahu mana kata dah masuk Ramadan. Dia pun bentangkan kepada kita. Macam mana kata bukti masuknya Ramadan ni. Maka kita tengok, ni. Kita pun pakai akan pendapat qadi. Ni pun boleh juga. Dikirakan sebagai salah satu daripada sebab-sebab yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Yang keenam, sebab yang keenam daripada 9 sebab yang mewajibkan seseorang itu puasa Ramadan. Enamnya, dengan sebab membenar. Ia qadi akan khabaran orang yang melihat akan dia. Khabaran orang yang melihat akan dia akan sehari bulan Ramadan. Bukan qadi tahu, qadi tak tahu. Qadi tak tahu. Lepas tu qadi buat kira-kira tak? Qadi tak buat kira-kira. Tetapi orang yang nampak anak bulan tu pergi habaq kat qadi. Punanya qadi membenarkan perkhabaran orang tadi ni. Orang hak mai habaq kat dia tu kata nampak anak bulan tu, qadi setuju dengan dia. Qadi terima percakapan dia. Dan jikalau ada ia orang yang melihat akan anak bulan tadi ni kanak-kanak sekalipun. Walaupun orang yang mai habaq kat qadi tu kanak-kanak sekalipun, maka tetap juga diterimakan perkhabaran dia tu. Qadi boleh nak sabitkan sehari tu sebagai esok bulan Ramadan. Tu. Walaupun kanak-kanak. Ini pendapat yang dhaif lah. Pendapat yang dhaif. Dan orang yang fasik sekalipun. Orang yang fasik kanak-kanak pun boleh diterima juga. Tapi ini pendapat yang dhaif. Tapi pendapat yang kuat, kanak-kanak tidak diterima. Dan juga hanya orang yang bukan fasik. Maksudnya memang fasik ni yang rajin melakukan dosa, maksiat. Tu orang fasik. Ketujuhnya dengan zan. Jadi ketujuh daripada 9 sebab. Sebab seseorang itu wajib puasa Ramadan ataupun dah masuk bulan Ramadan. Yang ketujuhnya sebab dia tu dengan zan timbul bulan Ramadan dengan ijtihad. Dengan zan, dengan sangka timbul bulan Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad dia. Ijtihad. Dia punya sangkaan dia. Ikutlah, iaitu bagi orang yang kena tawan. Dan umpama orang yang kena tawan. Dia orang yang kena tawan, dia susah sikit. Kalau dulu ni, ni wallahualam lah. Tapi kalau dulu disebut dalam kitab-kitab, orang yang kena tawan ni kebanyakan di penjara. Di penjara. Jadi penjara itu dalam tanah. Bila dalam tanah, dia hanya pakai lampu je.
Dia tak nampak keadaan luar ni, siang ke malam, siang ke malam. Jadinya dia ijtihad ni dia kira-kira balik. Dia kira-kira ni aku masuk itu sebulan lagi nak Ramadan. Ni kira-kira ada 30 hari dah kot. Ijtihad dia dalam keadaan dia tak tahu pun luar keadaan macam mana, orang puasa dah ke tak puasa lagi ke. Dia ijtihad macam tu lah. Dia sengkau macam tu lah. Dia kira-kira dah 30 hari kot. Ni dah masuk Ramadan. Itu dengan ijtihad dia. Ni khusus untuk orang yang kena tawan ataupun seumpama dengannya, seperti orang yang terperangkap dalam hutan ataupun sebagainya lah. Baik, yang ke-8-nya, daripada sebab-sebab masuknya wajib puasa Ramadan ni, dengan sebab percaya ia qadi. Ni qadi ni percaya akan orang yang berpegang ia orang dengan hisab. Jadi yang qadi ni dia percaya kepada orang yang berpegang dengan hisab, dengan perkiraan, dan orang yang menujum. Ni menilik bintang. Jadi menujum ni, menilik bintang ni kira orang panggil sama dengan hisab lah juga, perkiraan. Macam mana tilik bintang nujum? Falak lah, falak bintang lah tu. Dia kira peredaran. Peredaran masa tu. Yang dia kira, dia hanya pakai orang panggil digit-digit lah. Tolak tambah. Dia adalah cara dia tu. Kemudiannya dalam perkiraan dia tu, ni sekian, masuknya bulan Ramadan. Tu macam takwim tu, orang buat takwim tu dia tu. Dia pakai ilmu falak, ilmu hisab. Dia kira-kira, ni dah masuk bulan Ramadan. Itu cara dia. Dengan timbulnya bulan Ramadan, maka wajib atas keduanya, orang yang berpegang dengan hisab dan orang yang menujum tu, dan orang yang membenarkan keduanya, kedua orang yang menghisab dan orang yang menujum. Orang yang membenarkan mereka itu, maksudnya setuju dengan pendapat macam kita ni, setuju dengan orang yang buat takwim tu. Orang yang buat takwim tu kena puasa, dan kita ni setuju dengan orang yang buat takwim tu pun, kita pun membenarkan dia, pun kita wajib puasa juga. Telah berkata akan dia akan hukum ni, hukum yang demikian kata orang yang menujum, orang yang hisab, dan juga orang yang buat kira-kira falakiyah ni lah, ilmu takwim ni, ilmu kira-kira ni, kena puasa, dan juga kita hak membenarkan apa yang dia buat, kita setuju dengan apa yang dia buat tu, kita pun wajib puasa. Yang hukum ni telah berkata ia oleh Syekh Ramli. Tengok dalam kitab Syekh Ramli. Antara kitab Syekh Ramli, Kitab Nihayatul Muhtaj. Dia buka sana lah, tengok. Kesembilannya, ini yang terakhir. Antara sebab-sebab dah masuk Ramadan dan sekaligus membawakan kita ni wajib puasa Ramadan. Apa dia? Dengan sebab melihat kepada beberapa tanda timbul bulan Ramadan. Ini yang terakhir lah. Habis cerita ni, kalau ni memang susah nak berlaku ni. Tapi kalau zaman dulu sungguh ada ni. Ada. Apa dia? Jadinya sebab wajib puasa tu dengan sebab melihat akan beberapa tanda timbul bulan Ramadan. Ni. Alamat ni. Jadi zahir alamat-alamat ni. Seperti ia seorang lihat akan beberapa kondil di bahasa Arab. Bahasa Melayu pelita. Melihat ia akan beberapa pelita yang terpasang. Dan mendengar meriam yang dipasangkan dia kan meriam tu dengan tertentu bagi Ramadan. Jadinya pelita dan meriam tadi, orang pasang dia tu waktu Ramadan je. Waktu Ramadan saja. Dia ni tak tahu, dia duduk rumah dia. Dia duduk rumah dia. Dia tak tahu. Tiba-tiba keluar pergi pekan, tengok di masjid, orang pasang lampu raya di masjid. Lalunya orang pasang lampu raya ni kat dekat-dekat Ramadan. Ataupun orang pasang pelita dekat masjid.
Selalunya dekat-dekat Ramadan memang orang pasang pita. Ataupun orang panggil meriam. Meriam. Selalunya memang tiap-tiap tahun duk pasang meriam ni, orang duk main meriam ni waktu Ramadan. Tiba-tiba dia tak tahu alamat kata Ramadan. Tiba-tiba terdengar meriam. No? Maka meriam tu selalunya oleh kampung itu memang meriam ni dalam Ramadan. Lain pada Ramadan semua orang tak bisa main. Kalau lain pada Ramadan orang main juga tu tak ada. Alamat tu tak ada. Tak wajib lagi atas dia besar. No? Kalau kata dia tak tahu apalah. Tak wajib lagi. Tapi kalau memang khususiah meriam kampung dia tu main bulan Ramadannya, maka bunyi meriam tu tanda masuknya Ramadan. Udah. Habis. Maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara. Ia syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Baik, tadi alamat-alamat masuk Ramadan dah. No? Masuk alamat Ramadan dah. Maksudnya Ramadan dah masuk. Maka tiap-tiap orang yang mukallaf kena puasa. Baik, dah masuk dah Ramadan. Adakah kita ni masuk golongan yang wajib puasa? Ni nak cerita ni. Golongan syarat-syarat yang wajib puasa itu 4 perkara. Maksudnya kalau kata 4 perkara ni ada pada kita, baru wajib kat atas kita berpuasa. Kalau tak ada, tak wajib. Baik, pertamanya Islam. No? Bila kata Islam, maka wajib seseorang yang Islam tu berpuasa. Itu Islam. Maka keluar daripada kata Islam ni murtad. Riddah. Orang yang keluar daripada agama Islam. Dia tak wajib puasa, tapi adakah dia tak berdosa dengan sebab dia tak puasa tu? Tak. Benda tu dalam zimmah dah, dalam tanggungan dia. Makna kata dia akan tanggung benda tu. Andai kata satu hari nanti dia kembali balik kepada Islam, tak balik, dia tinggal masa murtad tu semua kena qada balik. Sebab tu dalam zimmah dia dan tanggungan dia. No? Wal'iyazubillah min zalik ni murtad ni, minta jauh berlindung. Keduanya baligh. Mestilah baligh. Kalau tak baligh, baligh ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya sampai umur. Sampai umur mana? 2 cara. Sampai umur dengan 2 cara. Pertama, sampai umur dengan cukup 15 tahun. Itu pertama. No? Dengan cukup 15 tahun. Yang keduanya, tak sampai lagi 15 tahun, tapi keluar mani. Keluar mani. Tak kira lah keluar mani tu dengan jalan bermimpi, ataupun dengan sendirinya, ataupun dengan sebab-sebab tertentu lah. Tu. Jadinya keluar mani, semata-mata keluar mani, maka seseorang itu dinamakan sebagai orang yang sampai umur. Walaupun masih muda, walaupun umur masa tu 7 tahun ke, 8 tahun ke, 9 tahun ke, keluar mani, dikira sebagai baligh, orang yang sampai umur. Maka wajib puasa. Baik, kalau kata tak sampai umur, tak baligh dengan jalan, orang panggil keluar mani, ataupun cukup 15 tahun. Orang panggil tadi mana tadi? Dua sebab kan baligh. Pertamanya keluar mani. Satu dia dengan cara bermimpi, ataupun lain daripada bermimpi. Yang keduanya, cara baligh ni ialah 15 tahun. Maknanya sepanjang umur dia tu, daripada sampai 15 tahun sampai 14 tahun. Sampai 14 tahun dia tak pernah mimpi, tak pernah keluar mani apa dia. Bila mai cukup 15 tahun, dikira sebagai baligh juga, walaupun tak keluar mani lagi. Dah cukup dah 15 tahun, tak keluar mani apa lagi, maka tetap juga dikira sebagai baligh. 15 tahun di sini ialah 15 tahun hijrah, bukan yang Masihi tu. Dikira sebagai hijrah, no? Dikira sebagai hijrah. Kalau terlupa hak hijrah punya, lupa, kiralah Masihi pun. Habis. Tu baligh. Jadinya bila kata bukan tak baligh lagi, tak wajib ke atas dia berpuasa. Tu anak kita hak kecil-kecil tu.
Tak wajib lagi berpuasa. Tapi walaupun tak wajib, kita kena ajak lah. Kita kena ajarkan dia berpuasa, biasa-biasakan dia berpuasa. Kena ajak. Sebab apa? Nabi kata kita kias dengan semayang, no? Bab ni ulama kias dengan semayang. Jadinya semayang ni Nabi ajak, kalau kata waktu umur dia tu 7 tahun, kena ajak dah semayang. Sampai umur 10 tahun tak semayang juga, hutan pergi. Kan? Hutan. Jadinya kita bab puasa macam tu lah juga. Waktu umur 7 tahun tu kena ajak dah. Bab puasa sampai umur 10 tahun malah puasa juga. Hutan tu sebagai ajak lah, bukan sebab nak dara dia ke apa sebagainya. Tak. Supaya dia ni orang panggil ajar rajin sikit puasa ni. Dia baru biasa. Ni umur 19, umur 15 dah baru nak ajak. Tak jadi dah. Dah besar dah. Dia ajak ni daripada kecil. Itu yang pepatah Melayu kata apa? Melentur buluh biar dari rebungnya. Dia kena kecil lagi. Dia kata mumayyiz tak wajib berpuasa, tapi wajib atas wali ajak puasa. Memanglah tak wajib atas dia puasa, tapi wajib atas wali, atas waris dia tu, ayah dia. Kalau kata tak ada ayah, orang yang jaga dia apa dia? Tok wan dia ke ataupun abang dia? Kena ajak dia. Ketiganya akil, orang yang berakal. Yang orang gila tak wajib puasa. Orang gila tak wajib. Lebih kita ni akil lah, orang yang berakal. Maksud akil di sini mumayyiz, yang boleh membezakan antara benda tu kebaikan untuk kita dan keburukan untuk kita. Macam mana? Mudah-mudahan ulama kata apa saja kebaikan untuk kita, kita tahu benda tu. No? Macam budak-budak kita tengok. Jumpa batu. Jumpa antara nasi dengan cabai. Kadang-kadang dia ambil cabai. Dia tu tak memayis, tak boleh nak bezakan. Adapun kita ni memayis lah, boleh bezakan. Tu masuk akil, orang yang berakal. Keempatnya, puasa atas puasa ni pun antara salah satu dari syarat-syarat. Mestilah orang tu ada kudrah, ada kekuatan untuk berpuasa. Ada kekuatan untuk berpuasa. Kalau tak mampu puasa, tak wajib lah antara. Baik, mampu tak mampu tu nak sukat macam mana? Ke depan dia akan beritahu macam mana kata mampu, macam mana kata tak mampu. Sebab ke depan nanti dia akan bahas juga. Jadi kita kalau kita bahas lagi, dia 2 kali bahas lah. Jadi kita tunggu ke depan. Ini dia bagi tahu secara borong dulu, secara ringkas dulu, nanti dia hurai satu persatu. Habis. Tu. Itu yang keempat. Kuasa atas puasa. Maksudnya ada kekuatan untuk berpuasa. Bermula syarat sahnya syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa itu 4 pula. Itu dulu lah. Itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Ianya tanda itu. Syarat sah itu 4 perkara. Jadinya esok malam pun ada juga. Cumanya esok malam ni kita baca kitab yang satu lagi, special sikit kitab ni. Rahsia puasa dan adab-adab membaca Al-Quran. Ini kitab ni asal dia tu daripada kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab ni memang masyhur lah di tanah-tanah Arab sana, kitab Ihya Ulumuddin. Tapi yang specialnya malam esok kita akan baca daripada kitab Ihya Ulumuddin ni, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimani. Dia bubuh nama tajuk dia Siyarus Salikin. Siyarus Salikin ni masyhurlah di pondok-pondok dibaca kitab Siyarus Salikin ni. Yang malam esok kita akan baca. Tapi yang kita nak skop tajuk dia tu rahsia puasa. Rahsia puasa dan adab-adab membaca Al-Quran sekali ya. Rahsia puasa maksudnya dia esok dia akan cerita berkenaan dengan puasa aja.
kelebihan-kelebihan puasa pun masuk juga. Segala rukun-rukun puasa. Jadi esok insya-Allah lah. Jadi specialnya kitab ni daripada Ihya Ulumuddin. Tak apa orang mampu orang buat ni. Tapi nya hebat. No, Syekh Abdul Somad ni dia boleh terjemah kepada bahasa Melayu, kemudiannya yang orang panggil disunting oleh Syekh Fahmi Zamzam. No, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi satu kitab pula. Ini dalam ni dia bahas pasal bab puasa je, hadis Nabi esok, hadis Nabi, kemudiannya kata-kata sahabat, kata-kata ulama dan juga beberapa nasihat-nasihat daripada Imam Ghazali. Ini jangan lepaskan peluang lah esok insya-Allah. Okey apa? 11.45 masuk. Insya-Allah, no. Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.